Manusia adalah kembar masa, jendela kepada zaman silam, mengharung gelombang migrasi, merentasi 7,000 generasi sejak kemunculan Hawa. Dan yang paling menakjubkan ialah gambaran evolusi manusia yang berjalin dan berkait rapat, berpunca dari moyang yang satu. Dan melalui kajian para sarjana melibatkan rangkaian disiplin kajian iklim cuaca, oceanografi, geologi, arkeologi, linguis dan yang terkini kajian genetik dan pemetaan genom manusia melalui mtDNA, suatu ancakan paradigma, telah menebalikkan hipotesis teori. Teori seperti migrasi dari Yunan dan Taiwan serta Express Stream yang kononnya Melayu dan Melayu Polinesia berpunca darinya. Ini dibuktikan oleh kajian di mana dalam lingkungan 85,000 tahun dahulu, manusia memulakan migrasi keluar dari Afrika dan Timur Tengah, dan proses tersebut mengambil masa lebih kurang 10,000 tahun untuk mereka tiba di benua Sunda. Anda mungkin tertanya, mengapakah manusia berhijrah? Akibat kemarau gersang, kawasan barat dan utara Afrika bertukar menjadi padang pasir yang panas terik, tidak boleh dihuni manusia. Di utara Amerika, ais menebal sehingga 3 km, fenomena daripada pembukuan global. Pendudukan migran ini berkembang pesat hingga terbinanya perkampungan daripada mereka yang berpuak-puak, walaupun mereka sama tapi tak serupa, melahirkan kaum-kaum etnik yang ditafsirkan terbentuk daripada tabiat manusia yang lazimnya berkumpul, seperti pipit sama pipit, enggang sama enggang. Inilah benua Sunda, sekeping tanah, benua tanah ranah Melayu. Perhatikan betapa besarnya benua ini dan kedapatan 4 sistem sungai dan lembah yang besar. Anggaran ini menunjukkan apabila paras laut 50 meter lebih rendah daripada paras sekarang, kajian menunjukkan kawasan benua Sunda yang terdedah sebagai yang boleh dihuni adalah sebesar negeri Mongolia, dianggarkan bersamaan 5 kali negeri Thailand. Benua Sunda menjadi tumpuan kerana mempunyai tanah yang subur, pelbagai bahan mentah, iklim cuaca yang nyaman dan juga gua untuk perlindungan. Satu detik tragedi yang penting berlaku pada masa itu, lebih kurang 72,000 tahun dahulu, ialah letupan halilintar gunung berapi Toba, satu letupan terkuat yang memecahi bumi di pergunungan berapi di Sumatera, di mana ia telah mempengaruhi iklim cuaca. Lahar debu dan gas bertiup lebih menghala ke barat, impak tepat ke India dan Pakistan, mengakibatkan hampir kepupusan populasi di India, Pakistan dan Timur Tengah. Adalah punca utama jurang genetik India dan benua Sunda. DNA benua Sunda menunjukkan 30,000 tahun lebih tua daripada India, membuktikan sebahagian benua Sunda terselamat daripada bencana ini. Ia mengakibatkan salji nuklear selama 6 hingga 10 tahun yang kemudiannya mengurangkan jumlah penduduk dunia kepada anggaran 10,000 orang. Namun begitu, sebahagian populasi di benua Sunda terselamat. Bagaimana ini boleh berlaku? Mereka menggunakan gua-gua sebagai pelindung dan debu lahar tidak menghala ke sebahagian benua Sunda. Golongan inilah yang menjadi pemegang obor pencernaan manusia merintis ke era zaman moden. Terjadinya suku-suku kaum dan bangsa adalah petunjuk alam semula jadi yang diistilahkan konsep pipit sama pipit, enggang sama enggang. Melalui beberapa generasi dan interaksi daripada kumpulan yang terselamat daripada bencana Toba ini, diandaikan wujudlah beberapa kelompok atau kerajaan yang kecil-kecil berpunca daripada asabiah atau semangat kesukuan. Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah berpendapat bahawa asas kepada kemajuan kehidupan manusia ialah asabiah, sifat semula jadi yang cinta akan ahli keluarga. Begitu juga hubungan yang rapat antara ketua dan anggota kabilah di bawah pimpinannya. Ikatan yang berjalin itu akan mengukuhkan sesuatu kabilah yang memungkinkan munculnya sesebuah tamadun.
Kajian juga menunjukkan mereka berevolusi in situ selama 35,000 tahun yang mampu membawa pembaharuan dan pembangunan peradaban manusia sehingga terbenanya tamadun yang agung. Benua Sunda juga disifatkan sebagai pengasas tamadun manusia. Kumpulan kelompok pertama orang asli yang terdapat di semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada Semang, Jakun, Senoi, Semelai, Tenuan, Mendrik, Temyar, Batik dan Jahai, tidak jauh daripada orang asli yang terdapat di Kambodia dan Champa atau Sumatera. Peradaban kuno ini dengan budaya yang berpindah randah mempercepatkan penyebaran penghunian dan pendudukan ke selatan Sumatera dan Jawa. Gelombang migrasi pertama berkisar dalam semenanjung Tanah Melayu menebar ke beberapa penjuru benua Sunda dianggarkan 75,000 hingga 72,000 tahun dahulu. Kita adalah serumpun. Walaupun migrasi memecahkan manusia kepada puak-puak yang akan seterusnya mempunyai tamadun berasingan serta budaya yang berlainan, nenek moyang mereka berasal dari baka yang sama. Umpamanya, kaum Jakun di Negeri Sembilan, Pahang dan Johor, dan kaum Kubu di Sumatera adalah Melayu Proto dari keluarga suku kaum yang sama dan bertutur dialek yang sama. Evolusi di antara orang asli yang mendiami luaran dan kawasan perkampungan juga pesisiran pantai berinteraksi menjurus kepada perubahan paras rupa, bentuk badan dan kepintaran. Orang asli yang kita lihat dan istilahkan hari ini ialah segelintir yang memencilkan diri di pendalaman sekian lama dari generasi ke generasi, enggan menyertai gelombang perubahan adalah pilihan mereka sendiri. Sarjana Sosiologi Iran Ali Syariati berpendapat bahawa ada dua faktor yang mencetuskan pembinaan sesebuah peradaban. Faktor pertama ialah hijrah dan kedua ialah peranan manusia dalam menempa kejayaan. Daripada kajiannya terhadap 27 tamadun, Ali Syariati merumuskan bahawa tamadun lahir kerana penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. Tamadun menurutnya tidak pernah lahir dan berkembang di kalangan masyarakat primitif yang tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Teori sebelumnya menghipotesiskan bahawasanya Melayu Proto adalah orang asli yang mengasingkan diri dan tidak menempuh zaman perubahan, manakala Melayu Deutero adalah daripada migrasi-migrasi susulan yang terkemudian daripada stok berasingan. Dan berpandukan kajian genom manusia, Melayu Deutero bukanlah daripada stok berasingan. Stok etnik dalam benua Sunda adalah dari aliran genetik yang rapat. Tamadun Kedah Tua, Lembah Bujang, satu kawasan khazanah warisan negara kaya dengan tinggalan artifak yang wujud sejak ratusan ribu tahun dahulu. Penemuan monumen Sungai Batu yang berusia 1,900 tahun dipercayai tertua di Asia Tenggara mengatasi Angkor Wat dan Borobudur. Para sarjana juga mengesahkan Kedah sebagai pelabuhan entrepot dengan nama jolokan The Seats of All Facilities. Tempat ini juga menjalankan aktiviti industri besi dengan pembinaan relau dan tuire. Proses peleburan besi sudah pun berlaku di sini 8,000 tahun sebelum Cina. Melalui penemuan-penemuan ini, benua Sunda dianggap oleh ahli sejarah barat sebagai cradle of human civilization, pengasas tamadun dunia. Fenomena perubahan cuaca dunia, the last glacial maximum atau pembekuan besar, berlaku 20,000 tahun dahulu dan menjadi faktor utama penghijrahan manusia dari utara benua Sunda ke bahagian benua Sunda yang lain secara mendadak. Aku wedi.